Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah. Kalau kita jawi muka surat 18 baris 12 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam, dan yang ghalibnya 6 hari atau malam, atau 7 hari 7 malam. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan darah wanita, iaitu yang bernama haid. Jadi darah wanita ada 3. Pertama dia panggil haid, yang kedua nifas, yang ketiga ialah istihadah. Jadi darah haid ialah darah, dia panggil darah jibillah, darah tabiat perempuan yang keluar ketika sihat. Maka ketika sakit yang berkaitan farah sahaja, maka itu dia panggil darah illah, darah sakit. Darah sakit. Darah sakit walaupun digelarkan ataupun diketahui sebagai darah sakit, tapi bukan bermakna kalau semata-mata sakit itu darah yang keluar ketika itu istihadah, bukan. Bahkan dia ada kaedah dia dalam mazhab Syafi'i, mana yang nak dihukumkan haid dan mana yang nak dihukumkan sebagai istihadah. Maka kita kata dah dulu, kalau seseorang beranggapan darah yang keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, maka dia menghukumkan 15 hari yang pertama itu haid dan selebihnya istihadah, adalah satu pandangan yang tidak betul dalam mazhab Syafi'i. Ada sebahagian pendapat daripada mazhab Maliki yang begitu, tapi dia ada perincian dan syarat dia yang panjang. Bukan tak ada mazhab yang kata begitu, ada yang kata begitu, tapi ada syarat-syaratnya pula. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mana-mana ulama mazhab Syafi'i tidak ada perbahasan kalau keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, maka 15 hari haid, selebihnya istihadah, tak ada. Bahkan dalam mazhab selain mazhab Maliki pun tidak ada. Apatah lagi kalau seorang itu beranggapan kalau keluar darah itu dia perlu tunggu sehingga cukup 24 jam. Hak tu memang tidak ada dalam mazhab 4 mazhab. Tidak ada dalam 4 mazhab. 4 mazhab tidak ada tunggu ni, tak ada. Jadi kalau seorang perempuan tu keluar darah, dia berumur 9 tahun ke atas hijrah,
kemudian dia itu sudah suci sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam sebelumnya, maka darah yang keluar ketika itu ialah haid, walaupun belum cukup 24 jam. Zahirnya pada ketika itu hukumnya adalah haid. Jadi sekarang kita nak bahas pula sambung perbahasan berkaitan dengan sebanyak-banyak tempoh haid. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sebanyak-banyak haid itu 15 hari 15 malam. Macam mana nak kira 15 hari 15 malam? Jadi ada orang yang tersilap kefahaman dia. Bahkan orang yang mengajar juga tersilap kefahaman dia. Dia kata apa? Dia kata kalau seorang perempuan itu keluar darah pukul 10 pagi contohnya, kemudian sehari maghrib berterusan keluar, maka maghrib sehari dikira hari yang kedua. Itu salah. Itu satu pendapat yang salah yang juga tak ada dalam mana-mana mazhab. Jadi dikira 24 jam sehari itu ialah kalau dia keluar pukul 10 pagi, maka 10 pagi esok itulah 24 jam. Dia beranggapan dan dia berhujah kata dalam Islam ni masuk maghrib hari baru. Iyalah, tak nafi tu. Tapi dalam perbahasan haid dia lain, bukan seperti mana yang kita faham tadi. Jadi 24 jam memang 24 jam. Seperti mana yang kita sebut tadi, kalau 10 pagi keluar, maka sampai 10 pagi esok dia panggil 24 jam. Tapi andai kata dia terputus daripada darahnya tak sampai 24 jam, maka darah tersebut ialah darah istihadah, ataupun yang panggil sebagai darah fasada, darah rosak. Maka sepanjang tempoh yang dia tinggal sembahyang ketika itu tidak berdosa, bahkan wajib qada semula sembahyang. Wajib qada semula sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, jadi kalau 15 hari 15 malam bukannya semestinya kena direct keluar daripada hari pertama sampai ke 15 direct keluar, tak semesti begitu. Bahkan kadang-kadang boleh berlaku putus. Contoh 4 hari keluar darah, berhenti 2 hari. Keluar darah balik, berhenti 2 hari. 4 hari keluar darah balik, contoh 4 hari keluar darah balik, berhenti 2 hari. 4 hari keluar darah balik, 2 hari berhenti. 4 hari keluar darah balik, berhenti selama-lamanya, cukup 15 hari. Maka 15 hari sepanjang keluar darah itu hukumnya haid. Celah-celah antara suci itu menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i ialah haid. Jadi selagi mana masih tempoh 15 hari 15 malam, maka hukumnya adalah haid. Tapi kalau darah tersebut melampaui dan melebihi 15 hari 15 malam, maka ada padanya hukum haid, ada padanya hukum istihadah. Yang mana kita kata dah tadi, tidak boleh dihukumkan 15 hari yang pertama haid dan selebihnya istihadah, tidak boleh. Bahkan dia ada kaedah yang tersendiri dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang ghalib haid 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan pandangan ataupun hadis yang berkaitan dengan 6 atau 7 hari ni. Ni panggil kebiasaan perempuan datang haid. Saya tak datang haid gitu pun, mana dia luar kebiasaan lah. Jadi ghalib haid, perbahasan berkaitan dengan kebiasaan haid ni, kalau tak tahu pun tak apa, sebab dia tidak ada kaitan sangat dengan hukum. Dia tidak ada kaitan sangat dengan hukum. Yang ada kaitan dengan hukumnya ialah sekurang-kurang tempoh haid, sebanyak-banyak tempoh haid. Itu yang kena ambil tahu. Sebab kalau selama mana kita keluar darah ketika tempoh itu, hukumnya adalah haid. Hukumnya adalah haid. Kemudian, dan tiada had bagi sebanyak mana tu? Habis. Dan masa selesai. Jadi habislah. Jadi bab haid, sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Selesai bab haid sahaja. Kemudian bila bab haid ni ada kaitan dengan suci, maka dia bahaskan juga bab suci. Di tajuk kitab kita tu dia tulis babul haidhi wan nifasi wal istihadah. Bab pada menyatakan haid, pada menyatakan nifas, pada menyatakan istihadah. Bab yang pada mengatakan haid, nifas dan istihadah.
Okey. Tetapi tiba-tiba dia bahas berkaitan dengan sekurang-kurang suci. Dia bahas tentang apa? Sekurang-kurang suci. Sebab apa dia bahas itu? Kerana dia ada kaitan dengan haid. Tanpa kita mengetahui sekurang-kurang suci, maka kita tidak akan tahu darah yang datang selepasnya itu haid ataupun tidak. Maka dia kata, sekurang-kurang suci dan masa sekurang-kurang tuhur, sekurang-kurang suci, iaitu perceraian antara dua haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci ialah 15 hari 15 malam. Jadi macam mana para ulama mengeluarkan kaedah ataupun mengeluarkan kesimpulannya suci itu sekurang-kurang 15 hari 15 malam? Kerana kita mengatakan dalam mazhab Syafi'i sebanyak-banyak haid itu 15 hari 15 malam. Maka para ulama mazhab Syafi'i mengatakan kebiasaannya, kebiasaannya perempuan ni dalam sebulan mesti keluar darah. Kebiasaan. Kita kata kebiasaan. Kalau ada orang yang keluar 5 bulan sekali, tu dia asing. Tu dia punya urusan, dia punya pasal tu. Dia tidak keluar, dia tidak masuk dalam kebiasaan perempuan datang haid. Jadi bila kebiasaan perempuan datang haid ni setiap bulan, kita dah kata 15 hari 15 malam itu sebanyak-banyak haid. Maka kalau sebulan tolak 15 hari tinggal berapa? 30 tolak 15 jadi 15. Maka hasillah natijahnya 15 hari 15 malam sekurang-kurang suci. Boleh jadi tak perempuan tu kitaran haid dia itu bukan sebulan? Boleh jadi tak 2 bulan? Boleh jadi. Dia mari 2 hari haid, kemudian sebulan 28 hari suci. Boleh. Bahkan kita Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab sebut, bahkan boleh seseorang itu setahun sekali keluar darah. Boleh seseorang itu dalam 5 tahun sekali keluar darah. Boleh. Tapi itu jarang berlaku. Sebab orang yang keluar haid ni sihat, tiba-tiba dia jarang keluar haid, maka dia kena cek doktor ada masalah apa. Jadi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi sebut bahawasanya ada para ulama yang jumpa keluarganya sendiri yang haidnya hanya setahun sekali. Sehari semalam saja haid, lepas tu setahun, lepas tu suci. Ada hak peseng lagu tu. Kalau peseng lagu tu lega, sedang sehari semalam haid, setahun lepas tu suci. Lepas tu bila lahir anak, keluar nifas 40 hari 40 malam saja. Senang. Hak tu sangat sedang, tak berlaku istihadah pada dia. Jadi sebab apa kita kena tahu sekurang-kurang suci? Jadi contohnya begini. Seorang itu datang haid, contohnya 15 hari keluar darah. Maka 15 hari kita kata haid. Kemudian suci. Suci. Lepas pada tu hari yang ke-32 datang semula darah. Hari yang ke-32 datang semula darah. Hari yang pertama sampai 15 keluar darah. Lepas tu suci sampai hari ke-32, hari ke-32 keluar semula darah. Maka kita kata hak pertama tu 15 hari haid kerana tidak melampaui 15 hari 15 malam. Lepas tu hari yang ke-32 pula keluar. 32 tolak 15 berapa? Lebih kurang 17 hari. Makna 17 hari suci. Jadi bila 17 hari suci, lebih tak 15 hari 15 malam? Lebih. Maka bila datang darah yang selepasnya hari ke-33, hukum dia haid yang baru. Lepas tu dia kata selang antara dua haid di sini dua kitaran haid. Bila selang dua haid 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar selepas suci itu hukumnya haid. Hukumnya adalah haid. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak bahas 15 hari ni macam mana. Jadi kita tadi sekat jalan. 15 hari ni begini. Jadi seperti mana kita kata tadi, sehari semalam tu contohnya pukul 10 pagi dia keluar hari ni darah. Maka 24 jam ialah, nak tahu 24 jam itu kalau dia berterusan keluar darah sehingga 10 pagi esok, baru dia panggil 24 jam. Kalau 15 hari 15 malam, tempoh 15 hari 15 malam ialah hari pertama contoh keluar darah pukul 2 petang. Hari pertama jam 2 petang
sampailah hari yang ke-16 jam 2 petang. Itu 15 hari 15 malam. Kita kira hari yang ke-16 jam 2 petang, barulah border dia 15 hari 15 malam. Jadi kalau darah dia keluar melebihi daripada hari ke-16 jam 2 petang, maka dia tahu kata dia ni perempuan yang istihadah. Dalam tempoh 15 hari lebih keluar darah tu, ada hukum haid, ada hukum istihadah. Dia tidak boleh menghukumkan 15 hari awal tu haid, selebihnya istihadah secara mudah begitu. Tidak boleh. Dia ada kaedah dalam mazhab Syafi'i. Yang kita tak belajar lagi lah istihadah tu. Okey. Kemudian dia kata, jadi kalau contoh kurang daripada 15 hari, macam mana suci? Contoh kita kata 15 hari 15 malam keluar darah. Okey, hukum dia haid lah. Lepas tu hari yang ke-25 datang semula darah. Hari yang ke-25 datang semula darah sampai hari ke-27 berhenti. Jadi darah yang keluar tadi itu hukum apa dia? Hari yang ke-25 sampai 27, darah dia hukum istihadah. Sebab apa istihadah? Kerana suci antara dua haid tidak cukup 15 hari 15 malam. Kita kata tadi hari pertama sampai hari ke-15, 15 hari contoh kita kata keluar darah, hukum dia haid. Start daripada hari 15 tu sampailah hari ke-25 suci, 10 hari je suci. Lepas tu tubik darah semula. Bila tubik darah semula, darah tu darah istihadah. Kerana belum cukup 15 hari 15 malam suci. Jadi sampai bila nak istihadah tu? Sampai cukup 15 hari, maka itulah sepanjang darah keluar tu, darah yang keluar sepanjang dalam tempoh sempurnanya 15 hari suci, hukum dia adalah istihadah. Jadi bila 15 hari darah haid, dia sepatutnya hari yang ke-31 keluar darah, baru dihukum haid yang baru. Selama mana darah keluar daripada antara 15 sampai 30 tu, kalau dia keluar darah, hukum dia adalah istihadah. Contoh 15 hari keluar darah, hukum haid. Hari ke-17 darah keluar semula, hak tu istihadah. Kerana apa? Kerana dia berlalui tempoh suci pada hari yang ke-16. Tiba-tiba keluar darah 17, hari yang ke-17. Darah itu darah istihadah. Hari yang ke-18 keluar lagi istihadah. 19 keluar lagi istihadah. Tu dia panggil menyempurnakan baki suci. Dia berbeza kalau darah berterusan keluar daripada hari pertama sampai lebih 15 hari sampai 20 hari. Hak tu masuk bab istihadah, yang ada haid, yang ada istihadah. Lain tu. Habis. Kemudian dia kata, dan had sebanyak-banyak dan had bagi sebanyak-banyaknya mana tadi? Okey. Dan tiada had bagi sebanyak-banyaknya sebanyak-banyak suci. Okey. Sebanyak-banyak suci ada had tak? Tak ada had. Sebab apa? Sebab boleh jadi seumur hidup dia tak keluar haid. Suci lah. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha tak pernah datang haid. Tak pernah. Kalau beranak anak pun keluar nifah setitik saja, suci semula. Tu. Lepas tu digelar Az-Zahra. Dia tidak pernah datang darah haid. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Special lah. Kemudian dia kata, dan terkadang setengah perempuan tiada haid, ia setengah perempuan. Betul, tak ada haid. Seperti Fatimah Az-Zahra. Ada yang haid tapi jarang-jarang, 5 bulan sekali haid. Boleh, tak ada masalah. Ada yang setahun sekali haid, boleh, tak ada masalah. 2 tahun sekali haid, boleh, tak ada masalah. 5 tahun sekali haid, boleh, tak ada masalah. Bahkan seumur hidup sekali saja haid pun tak ada masalah. Cuma sekali dia ada masalah kalau jadinya cerai laki bini lah. Sebab kena 3 kali suci. Jadi boleh dia ambil ikhtiar makan ubat ketika itu, boleh, kalau tidak memudaratkan tubuh badan dia, untuk dia selesaikan iddah dia 3 kali suci. Orang perempuan tahulah,
Cara ubat nak makan haid ada, ubat nak bagi haid ada, ubat nak berhenti haid ada berlaku. Soalan tu telah ditanya kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala 300-400 tahun yang dulu. Dia tanya dah dalam kitab Fatwa Ibn Hajar. Ada orang tanya kata, boleh tak perempuan ni makan ubat untuk bagi haid? Boleh tak dia ni bagi makan ubat untuk bagi haid? Maka dia kata boleh, tak ada masalah kalau tidak ada darurat. Bukan. Kalau tidak ada darurat lah. Kalau tidak ada kemudaratan, bukan darurat, kemudaratan. Tapi kalau makan ubat tu menyebabkan jadi penyakit, haram lah, tak boleh juga. Lepas tu kalau dia tu makan ubat, tiba-tiba haid, dia perlu qada semayang tak? Sebab asalnya dia tidak perlu haid, tiba-tiba dia makan ubat jadi haid. Maka jawab Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab fatwa dia, tak perlu qada kerana zahirnya hukum haid. Maka dihukumkan haid. Orang haid tidak perlu mengqada semula semayang. Dia hanya perlu mengqada puasa sahaja. Syarak memberikan keringanan kenapa tidak perlu untuk dia tu qada sembahyang, tapi kena qada puasa kerana puasa tu tak banyak macam sembahyang. Kalau dia haid 15 hari dia kena qada puasa. Tapi kalau kena qada sembahyang, dia mari haid 15 hari, 15 kali 5, jenuh. Jadi kerja dia qada sembahyang Kerja dia qada sembahyang 60 waktu kena qada tu dia. Jadi itu memberatkan orang perempuan. Maka syarak tidak memberikan keizinan dia tu tidak memberikan keizinan untuk perempuan tu qada. Bahkan kalau dia nak qada juga, khilaf ulama antara makruh dan haram. Tak ada pahala pun. Kalau qada pun tak ada pahala. Jangan buat rajinlah. Dan masa sekurang-kurang nifas. Selesai bab haid. Habis ya. Sebelum masuk bab istihadah, dia masuk bab nifas pula. Kita kata dah dulu apa dia nifas, dia bagi takrif. Nifas itu ialah darah yang keluar selepas kosong rahim. Selepas kosong rahim maksudnya selepas beranak anak dan dalam perut tak ada anak dah. Mana kalau 3 kembar, 3 tu dah keluar, baru lepas pada tu keluar darah, hukumnya haid. Kalau dia tu ada 100 anak dalam perut dia, kalau anak baru keluar 20 orang, masih ada 80 orang keluar darah, itu bukannya darah nifas, itu darahnya haid. Itu darahnya haid. Itu contohlah 100 anak tu. Boleh faham ya. Jadi nak katanya kalau darah itu keluar selama mana anak masih belum keluar daripada perut, darah itu darah haid. Dia panggil mengandung, ketiga mengandung. Ketika apa? Ketika mengandung. Kecuali kita kata dulu darah sakit beranak. Darah sakit beranak asal dia bukan haid, asal dia bukan nifas. Dokteran anak tu sambil keluar darah. Darah itu bukan haid, darah itu bukan nifas. Kenapa bukan darah nifas? Kerana belum keluar anak sepenuhnya. Kenapa bukan darah haid? Kerana darah itu keluar sebab sakit, bukan sebab tabiat perempuan, bukan. Sebab sakit beranak lah. Kecuali kita kata dulu, kecuali kalaulah sebelum beranak tu keluar dah darah haid ketika mengandung. Menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, orang perempuan yang mengandung keluar darah, hukum dia haid, boleh jadi haid. Maka kalau keluar dah sebelum tu 24 jam dan bersambung sampailah beranak, dia keluar sakit beranak tadi, darah tu darah haid juga. Darah apa? Darah haid juga. Penting tahu haid tak haid ni sebab nak tahu dia ni kena qada ke tak sembahyang. Tu ya. Tu. Waktu mengandung tengah anak tu, dia sepatutnya wajib sembahyang, tapi dia tak sembahyang sebab duk tengah sibuk terang anak. Darah keluar, darah tu istihadah, bukan haid. Makna lepas pada tu dia kena qada sembahyang. Sebab tu kena tahu hukum haid ni, haid istihadah sebab nak tahu boleh sembahyang ke tak. Kalau tak sembahyang kena qada ke tak. Tu ya. Samalah dengan bab puasa Ramadan, samalah. Boleh puasa ke tak hari ni? Batal ke tak puasa hari ni? Sah ke tak puasa hari ni? Contoh. Dan masa sekurang-kurang nifas 1 lahzah jua, 1 saat paling kurang tu.
Lepas-lepas beranak, tek keluar anak pula. Lepas-lepas keluar anak, tek keluar darah, habis. Darah tu nifas. Darah tu dia panggil darah nifas. Ataupun lepas keluar anak, keluar darah sampai 10 hari. 10 hari itu nifas. Dan jikalau sedikit darahnya, darah nifas sekalipun, walaupun sedikit, keluar sesaat, nifas. Dan sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Bila nak mula start kira 60 hari tu? Bila dah kosong rahim. Senang je lah ni, tengok sijil anak tu lah, dia lahir pukul berapa. Makna waktu lahir dia tu, waktu sudah kosong rahim kita daripada anak. Tengok sijil lahir dia, pukul 12, 23 petang, 23 malam, 12, 23 malam. Jadi start 12, 23 malam hari pertama sampai hari ke-61, 12, 23 malam, itu border nifas dia. Jadi sepanjang darah keluar ketika itu, semua nifas berlaku. Semua nifas berlaku. Keluar 50 hari, nifas. Keluar 60 hari sekaligus, nifas. Keluar 20 hari, nifas. Nifas berlaku lah, apa-apa yang keluar darah ketika itu. Kecuali dalam tempoh 60 hari itu, dia pernah suci 15 hari, 15 malam. Kecuali dalam tempoh 60 hari itu, dia pernah suci 15 hari, 15 malam. Maka darah yang keluar selepasnya, walaupun masih dalam tempoh 60 hari, darah itu haid. Darah itu haid. Maka tak ada dah darah nifas lepas pada tu. Semua hukum haid belakang lah, ikut hukum haid pula. Tak ada dah nifas. Selesai dah. Ataupun dia keluar darah 60 hari 60 malam, memang betul-betul sebanyak-banyak nifas, keluar darah semua. Lepas tu sebelum nak keluar daripada 60 hari, sebelum nak pergi hari ke-61 tu, dia berhenti sekejap darah, qadar sedetik saja. Lepas tu keluar semula, darah itu darah haid. Darah itu darah haid. Maka berlakulah hukum haid pula atas dia pada hari yang ke-61 tu. Jadi nifas ni mudah sikit lah daripada haid tu. Kalau berlaku lebih daripada 60 hari, daripada hari pertama start lepas beranak tu sampai hari ke-70 keluar, lebih ni, maka hari yang ke-61 tu dia dapat pastikan bahawasanya dia ni ada mengalami nifas dan mengalami istihadah. Macam mana nak hukumkan nifas dan istihadah? Kalau menurut pandangan mu'tamad, dia kena belajar asing hak tu detail. Cuma malam ni kita nak bawa pandangan kedua seperti mana kita kata dah bulan lepas. Kalau terjadi nifas, hak pandangan kedua dengan pandangan ketiga ni lebih mudah lah. Pandangan kedua mengatakan, kalau keluar darah itu lebih 60 hari, 60 hari pertama itu nifas, selebihnya istihadah. Mudah tu. Kenapa kalau haid tak boleh begitu? Orang tanya soalan. Kenapa haid tak boleh 15 hari pertama, selebihnya istihadah? Kan mudah. Sebabnya ulama sebut, pandangan kedua nifas ni yang kata 60 hari nifas, selebihnya istihadah, kerana kita yakin bahawasanya nifas itu keluar selepas beranak anak. Selepas beranak anak tu, keluar darah selepasnya, memang confirm hak tu nifas. Tak ada dah dia panggil darah lain. Tapi kalau beza bab perbahasan masalah haid. Masalah haid, kalau keluar sekarang darah, tidak ada benda yang boleh meyakinkan pada hakikatnya itu memang haid. Tak ada. Tidak ada tanda, tidak ada petanda. Kalau nifas tadi ada petanda dia. Petanda dia ialah selepas beranak anak, kosong rahim, keluar darah. Nifas tu petanda dia. Kalau haid tak ada petanda, tidak perlu syarat, tidak mengukur apa-apa benda yang keluar, lepas tu keluar, lepas tu darah, hukum dia haid. Tak ada. Memang tak ada. Sebab tu kita dalam perbahasan haid kita kata zahir. Zahir hukum haid. Zahir hukum haid. Penting perkataan zahir. Zahir hukum haid walaupun belum cukup 24 jam. Dah cukup 24 jam, nyata kata haid. Lepas tu keluar pula lebih 15 hari.
Allah, mana satu ni? Mana satu haid, mana satu istihadah? Dia ada perbahasan yang terperinci. Cuba hak depan kita ni biasanya orang dah biasa mula keluar darah lah. Orang yang biasa keluar darah dia panggil perempuan yang mu'tadah. Orang yang sudah biasa keluar darah. Jadi bila dia keluar darah lebih 15 hari, kalau dia ni jenis baru nak mengaji bab haid, tak tahu nak hukum sangat, maka kita hukumkan haid dia berdasarkan adat yang lepas. Berapa hari bulan dia haid ni kena bulan Islam, bukan bulan Masihi, bukan Mac, September, Oktober, bukan. Dia kena Masihi, dia kena tukar. Dia kena Masihi, dia kena Hijri. Dia tidak boleh Masihi, kerana hukum yang berkaitan Islam semuanya adalah hijrah. Termasuk puasa, zakat dan sebagainya. Jadi berapa hari bulan lepas tu dia haid. Contoh dia kata, saya ingat 8 hari haid daripada 3 hari bulan. 3 hari bulan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 sampai 10 hari bulan, 8 hari haid. Contoh. Maka bulan ni 3 hari bulan sampai 8 hari bulan haid, selebihnya istihadah. Itu ikut adat sebelumnya. Itu pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia keluar pelbagai warna sekalipun. Kalau nak ikut pandangan mu'tamad, dia kena belajar banyak lagi. Dia panggil ada syarat tamyiz, syarat untuk membezakan mana darah kuat, mana darah lemah. Darah kuat syarat dia apa nak katakan dia haid, darah lemah syarat dia apa untuk dikatakan istihadah. Dia ada syarat lah. Cuma kita tidak membahaskan secara detail perkara tersebut, tak ada. Jadi kalau untuk nifas senang. Lebih 60 hari nifas, selebihnya istihadah. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga, 60 hari nifas, selebihnya haid. Haid. Itu pandangan ketiga. Pandangan mu'tamad kena belajar asing. Itu detail. Itu detail. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habis dah. Kemudian, dan yang ghalib nifas 40 hari 40 malam. Ni pun kita kata dah, kalau tak tahu pun tak apa, sebab yang pentingnya sekurang-kurang nifas dan sebanyak-banyak nifas. Sebab kita nak hukum kita ni nifas ke atau istihadah ke ataupun haid. Habis selesai bab nifas. Kemudian dia bincang berkaitan dengan mengandung pula. Bila nifas ni ada kaitan dengan mengandung, maka dia pun kata bermula sekurang-kurang bunting itu. Bunting ni mengandung lah. Sekurang-kurang bunting itu mana tadi? 6 bulan 2 lahzah. 2 lahzah ni 2 saat lah. 6 bulan 2 lahzah. Senang cerita 6 bulan. Sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Ghalib perempuan mengandung 9 bulan. Paling banyak perempuan mengandung 4 tahun. 4 tahun. Jarang berlaku. Kalau berlaku, insya-Allah viral. Biasanya 9 ke 8 bulan, 8 ke 9 bulan. 8 ke 9 bulan, biasanya begitu. Kalau 6 bulan tu kira terpencil sangatlah. Kalau 4 tahun, lagilah terpencil. Lagilah terpencil. 4 tahun mengandung seorang anak, tu dia lama. Biasanya 9 bulan sahaja. Kenapa kena tahu waktu bunting? Bunting ni nak buat apa? Nak tahu ni. Sebab pertamanya dia ada kaitan juga dengan darah haid, darah istihadah. Kaitan lagu mana? Okey, andai kata dia ni ada anak kembar. Anak kembar dalam perut dia. Jadi lepas dia beranak anak pertama, doktor kata anak kedua ni lagi 8 bulan baru beranak. Contohlah. Dia keluar anak pertama, selesailah, lega dah kawan tu. Tapi dia berasa ada lagi dalam perut. Sampai dia ni bukan habis dia. Doktor kata ada masalah sikit. Hak anak kedua ni 8 bulan kemudian baru keluar pula. Maka lepas pada tu dia keluar darah. Darah tu apa? Darah tu bukan nifas. Darah tu bukan istihadah. Darah tu darah bukan. Silap. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Darah itu dia ada 2 orang anak. 2 orang anak. Jadi dia sudah selesai beranak anak pertama.
Kemudian ada masalah, doktor pun kata anak kedua ni akan keluar lepas 8 bulan. Lepas 8 bulan ataupun 7 bulan. Tak kisahlah. Dia pun sedihlah balik rumah. Lepas balik rumah tu tengok-tengok keluar darah. Darah tu hukum apa? Darah tu hukum nifas. Darah tu hukum nifas. Sebab apa pula? Dulu kata darah yang keluar antara dua anak tu, kenapa tiba-tiba sekarang ni nifas pula? Yang kata darah tu keluar tu syarat dia ialah darah antara anak pertama dengan anak kedua mestilah tempoh keluar anak kedua tu kurang 6 bulan. Kurang 6 bulan. Kan doktor kata 8 bulan. 8 bulan lagi anak yang kedua ni nak keluar. Allah, 8 bulan lagi. Tunggu Jadi lepas dia balik rumah keluar darah. Darah tu darah nifas. Sebab apa? Sebab syarak mengira anak yang kedua tu adalah beranak kali kedua. Sebab dah lebih 6 bulan. Sekurang-kurang bunting. Sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Hak ni doktor kata 7-8 bulan akan datang baru keluar darah. Baru keluar anak kedua. Maka darah yang keluar di celah-celah tu hukum dia haid. Hukum dia nifas. Astagfirullahaladzim. Hukum dia nifas. Sebab apa nifas? Sebab sudah lebih daripada 6 bulan. Kadar nak keluar anak kedua tu sudah lebih daripada 6 bulan, maka darah yang keluar selepas anak pertama lahir, darah nifas. Beza pula kalau doktor kata, bukan 7 bulan, lagi 3 bulan baru keluar anak kedua. Barulah betul. Darah yang keluar selepasnya hukum haid. Sebab apa? Sebab dia tempoh antara anak pertama dengan anak kedua tu 3 bulan. 3 bulan ni bawah 6 bulan. 6 bulan sekurang-kurang mengandung. 3 bulan lagi baru nak keluar anak kedua. Darah yang keluar selepas anak pertama hukum haid. Bukan hukum nifas. Itulah perbahasan yang berkaitan dengan sekurang-kurang tempoh beranak ni ada kaitan dengan darah haid. Kalau berlaku. Kalau tak berlaku tu tak apalah. Kalau berlaku baru kita tahu kata boleh sembahyang ke tak bila keluar darah ni. Dan kalau boleh sembahyang apa? Darah hukum darah ni apa? Kalau tak boleh sembahyang hukum darah ni apa? Jadi kita kata dah, kalau tempoh anak pertama sampai kedua tu lagi 8 bulan ataupun lebih 6 bulan baru nak keluar anak kedua. Lepas anak pertama keluar, darah itu darah nifas. Maka perbahasan dia macam nifas lah. Tapi kalau kurang 6 bulan kurang 6 bulan lagi anak kedua akan keluar, darah tu keluar selepas anak pertama, darah itu haid. Darah itu darah haid, maka berlakulah hukum haid seperti mana yang kita bincang, tidak boleh lebih 15 hari 15 malam. Kalau lebih maka dia ada hukum haid, dia ada hukum istiadah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sebanyak bunting, sebanyak tempoh tu 4 tahun. 4 tahun. Ni tak tahulah kalau zaman sekarang ni berlaku ke tak. Tak silap saya Imam Syafi'i ataupun Imam Malik, mak dia mengandung 4 tahun. Tak ingat Imam mana, Malik ke Syafi'i, tak ingat lah kita. 4 tahun. Tu cerdik tu. Yang sempurna, paling kurang sempurna 9 bulan. Habis 4 tahun ni, lama betul ni. 4 tahun ni, Allah. Kalau 2 anak 4 tahun, 8 tahun tu. Tunggu tua dulu. Kalau 4 tahun ni ada 5 kembar tak apa juga. 4 tahun ni 1 orang je. Dan ghalib bunting, ghalib mengandung tu 9 bulan. Ghalib mengandung 9 bulan. Inilah yang biasa kita jadi 9 bulan saja. Noktah, selesai semua bab haid, semua bab nifas. Kemudian selepas ni dia nak bahas pula, kalau orang ni haid, apa yang haram atas dia? Kalau orang ni nifas, apa hukum, apa benda yang haram atas dia? Maka dia pun sebut, bermula haram dengan sebab haid dan nifas itu dengan barang yang diharamkan atas orang yang junub sekaliannya. Jadi dari satu sudut, orang perempuan yang haid,
orang perempuan yang nifas sama macam junub dari sudut benda haram. Apa yang benda orang junub tak boleh buat ketika junub, begitu juga orang perempuan haid, orang perempuan nifas tak boleh buat ketika orang tu junub. Contoh apa dia? Baca Quran tak boleh. Sekali dia akan sebutlah satu-satu. Masuk masjid kalau orang perempuan haid nifas tak boleh lah. Kalau lalu masjid bagi perempuan haid dan nifas, kalau takut mengotori masjid, hukum dia haram kalau lalu masjid. Tu sekali kita akan detailkan lah. Sentuh Quran, orang junub tak boleh. Haid nifas pun tak boleh sentuh Quran. Dan ditambahkan pula haram lalu di dalam masjid. Jadi duduk dalam masjid hukum dia haram bagi orang perempuan haid dan nifas. Lalu dalam masjid pun haram jika takut titik darah perempuan tu. Kalau takut mengotori masjid. Tapi kalau lalu tu tak takut mengotori masjid, dia pakai model elok, makruh sahaja. Makruh. Okey, lalu ni macam mana? Lalu ni maksud dia keluar, masuk pintu A, keluar pintu B. Masuk pintu A, keluar pintu B. Apa tu A, B tu? Maksudnya ialah masuk pintu dan keluar pintu yang berlainan. Kalau masuk pintu, keluar pintu pada pintu yang sama tu dia panggil duduk dalam masjid. Pada hukum duduk dalam masjid dia panggil taraddud. Berputar balik, dia panggil gi balik, gi mari. Dia panggil gi mari itu berada pada hukum orang yang duduk dalam masjid. Maka duduk dalam masjid bagi orang perempuan haid dan nifas hukum dia haram. Contoh masjid surau ni 3 pintu. Contohlah kalau surau ni hukum masjid. Jadi seorang perempuan datang daripada pintu tu, lalu sampai pintu sana. Boleh tak? Boleh. Kalau apa dia? Kalau tidak takut mengotori surau ni. Surau ni kalau masjid lah. Kalau tidak takut mengotori masjid ni, dia boleh lalu lah pintu A ke pintu B. Tapi hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Tapi kalau dia masuk pintu tu, dia mari sini patah balik, itu hukum dia haram. Itu hukum dia adalah haram kerana dia seperti hukum orang yang duduk dalam masjid. Dia panggil dalam bahasa Arab taraddud, gi mari. Sama jugalah pintu belakang sana. Dia masuk, keluar pintu ni. Boleh. Tapi hukum dia makruh kalau tak takut jatuh najis ataupun mengotori masjid. Keluar pintu tu, masuk pintu. Masuk pintu tu, keluar pintu tu. Boleh. Masuk pintu tu, keluar pintu tu. Tak boleh. Begitulah. Dan jika tiada takut, kalau tak takut mengotori masjid, maka makruh jua. Hukum dia adalah makruh. Sebaiknya tak payahlah. Sebaiknya tidak perlu. Dan haram puasa fardu dan sunat. Haram puasa fardu dan sunat ketika haid dan nifas. Walaupun dia rajin sekalipun. Walaupun dia mampu, tapi hukum dia haram. Hukum dia adalah haram. Tidak boleh seseorang itu untuk puasa sunat tak payah qada, puasa fardu kena qada, wajib. Sembahyang fardu tak payah qada. Kalau qada khilaf makruh atau haram. Tak buat. Dan haram atas suami mentolak akan isteri dengan syarat yang tersebut pada kitab At-Talaq, pada kitab bab cerai. Jadi suami mentolak isteri ketika haid, hukum dia haram. Hukum dia adalah haram. Ini secara umum lah. Secara umum. Dia ada 7 pengecualian. 7 gambaran yang mana suami cerai isteri ketika haid tidak haram. Antaranya ialah isteri minta cerai. Minta cerai melalui khuluq. Tebus tolak dia panggil. Isteri bayar kepada suami jumlah sekian-sekian, kemudian suami melafazkan lafaz tolak. Itu dia panggil tolak secara khuluq. Tolak secara khuluq. Maka ketika itu, kalau dia tolak ketika haid tidak haram. Kerana ada kemahuan daripada perempuan itu sendiri. Dia sendirilah tanggungnya. Ataupun isteri tersebut dalam keadaan mengandung dan dia keluar darah haid ketika mengandung,
kemudian suami dia tolak isteri dia ketika haid, waktu mengandung, maka juga tidak haram. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut fatalliquhunna fi iddatihinna, hendaklah kamu tolak isteri kamu ketika dia berada dalam iddah. Jadi kalau suami cerai waktu dia tengah mengandung, bila dia cerai automatik masuk dalam iddah, maka hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah lepas isya ada sembahyang hajat. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.